Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu amma ba'du. Kita sambalik kitab kita ni, kitab Sabi dan Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kita dah bincang dah tentang jenazah, mandi jenazah macam-macam dah. Memandikan jenazah, pasal jenazah lah. Ni kita nak bincang pasal kafan jenazah lah. Kafan jenazah. Sekurang-kurangnya kafan jenazah yang wajib dan yang menjadi hak Allah. Bukan hak makhluk ni, hak Allah lagi dah. Sehelai kain yang menutup aurat. Paling kurang tutup aurat. Tu yang paling kurang dah. Aurat lelaki adalah antara pusat dan lutut, dan aurat perempuan seluruh tubuhnya selain muka dan telapak tangan yang lahir, yang zahir nampak lah, maupun yang batin. Maksudnya tapak tangan lah dah, depan belakang lah dah ni. Kaf ni bukan masuk setengah kata, tapak tangan dah je dua-dua lah, belakang depan dah. Nah, jadi boleh tunjuk dah, boleh nampak dah tu dah, sampai pergelangan tangan lah kaf ni lah. Dan hendaklah kafan itu tebal dan tidak memadai kain yang jarang, yang kelihatan warna kulit. Itulah, dengan tebal kain kafan tu sampai jangan nampak warna kulit lah. Selama masih ada kain yang lain, masih ada kain yang boleh tutup lah. Kalau tak ada, nak buat guna lah. Kain kafan itu adalah kain yang diperbolehkan memakainya kalau ia masih hidup. Kain kafan itu adalah kain yang boleh kita pakai kalau ia masih hidup. Kerana itu boleh mengkafani perempuan dengan kain sutera. Jadi hotel ni boleh, hujat tak boleh dengan kain sutera lah. Demikian juga anak-anak. Boleh lah anak-anak walaupun anak lelaki dah. Dan orang gila boleh kata lah. Dan juga diperbolehkan mengkafani mereka dengan kain yang dicelup dengan kesumba, sekalipun makruh memakainya. Tahulah kain ni warna kuning ke apa ni. Jadi benda yang kita kata tak molek nah. Untuk perempuan nah, kalau lelaki pun boleh lah warna kuning. Tapi nak ni tak molek lah. Lain halnya dengan lelaki yang sudah mencapai usia balik, sampai 15 ataupun balik, dan berakal, belali dan berakal, dan juga khunsa, tidak boleh dikafani dengan kain sutera. Jadi lelaki lah ni, lebih pada lelaki dah. Dan kain dicelup dengan kesumba, kain warna kuning. Nah ni panggil asfar nah. Jadi warna lebih kuning orang gitulah dah. Jadi benda ni dulu kak kalau celup tu macam untuk otin lah. Nah gitulah. Dan tidak membadai dilemuri dengan lumpur, selama masih ada bahan yang lain, sekalipun hanya dibalut dengan rumput. Selagi boleh bubuh dengan daun, lebih baik guna daun daripada tutup dengan lumpur. Tak payah tutup lumpur masuk tanah dah. Nak cerita ni kalau boleh tutup dengan daun-daun lah. Juga tidak boleh dijadikan kain kafan kain bernajis, selama masih ada kain yang suci ataupun kain sutera. Kalau tak ada agama, jatuh bubuh lah kain sutera ya. Tapi cuba elok lah. Tapi kalau tak ada elok kan, boleh guna kain sutera sekalipun untuk lelaki, tapi cuba elok, asalnya haram lah. Tak boleh. Itu suka kan. Kain sutera yang suci dan kain yang serupa dengannya didahulukan dari kain yang kena najis. Pasal mazhab kita ni kain najis ni tak boleh benar dah. Tak tahulah mazhab kita ni nak tanya orang mati tak boleh dah. Dan kalau tidak diperolehi kain yang boleh dikafani dengan kulit. Kalau tak ada kain, guna kulit atau tikar. Dan kalau juga tidak boleh dikafani dengan rumput. Kalau tak ada juga guna rumput dah. Kalau juga tidak rumput ke daun, ikutlah daun, boleh dah. Dan juga tidak ada, barulah boleh dilumuri dengan lumpur. Kalau tak ada gula, tapi lumpur ni ada tu guna lumpur ni. Harta dan ahli warisnya hanya dikafani dengan selai kain yang dapat menutup aurat, tidak menutup seluruh tubuhnya. Putus macam lah. Kalau seorang meninggal sedangkan ia meninggalkan harta, ada harta ada, dan ahli warisnya hanya dikafani, dia mati dah, ada ahli waris dia lah, dikafaninya dengan selai kain. Ada harta pun guna selai kain je. Dia dapat tutup auratnya. Dah sahaja dah. Tidak tutup seluruh tubuhnya dah. Tahulah ahli waris kena organ dah. Dan tidak ada wasiat dari yang meninggal untuk tutup seluruh tubuhnya. Tak ada wasiat. Jagalah ibu wasiat dah. Maka umat Islam telah terlepas dari dosa dah. Seluruh umat Islam terlepas pasal kewajipan tu tutup sekadar tutup aurat je. Untuk apa? Bukan tutup seluruh tubuh nah. Tapi untuk lepas dosa tu tutup dengan kain sekadar tutup daripada pusat ke lutut tu sudah cukup. Dia lepas dosa lah. Dia kira telah mengkafani lah. Walaupun kata tidak sempurna lah.
Kerana hak Allah telah terlaksana, nama ahli waris tidak terlepas dosa. Kalau dah, orang lain terlepaslah. Fardu kifayah tu untuk seluruh umat Islam yang duduk kapur tu terlepas. Tapi masalah ahli waris ni tidak terlepas dari dosa. Kedekut angin tak? Padahal dia ada harta dah. Ya harta pok itu tinggal tiba-tiba dia tak usah buat kai kafe ke pok dia dah. Jadi hak ni berdosa ahli waris lah. Kerana meninggalkan hak yang meninggal, hak orang yang meninggal ialah menutup seluruh tubuhnya. Dia hak Allah terlepas, dia kata hak Allah tu kewajipan paling kurang iaitu fardu kifayah, kena wajib kafir ke semayang iaitu sampai tutup aurat. Tapi hak orang yang meninggal tu tutup seluruh tubuh dia dah. Tiba-tiba ahli waris ni kedekut pula dah harta saka tu menyebabkan tutup seluruh tubuh dia, menyebabkan hak orang meninggal tu telah tidak ditunaikan oleh ahli waris, maka berdosa ahli waris. Dia kata gitulah nah. Kalau ahli waris mengkafati jenazah yang menutup seluruh tubuhnya atau dengan kain yang hanya menutup aurat, namun yang meninggal ada meninggalkan wasiat. Ada wasiat pula dah. Cukup menutup seluruh auratnya, maka ahli waris tidak berdosa. Tapi kalau ada wasiat kata tutup aurat saja tak, tidak tutup seluruh tubuh, maka tak dosa ahli waris nah. Kerana itu yang meninggal boleh berwasiat agar tidak menutup selain dari aurat saja, seperti wasiat yang hanya menutup aurat saja dah. Dan kalau wasiat tu tutup aurat saja dah. Kerana seperti itu adalah haknya dah. Hak dia lah. Dia punya pasal lah. Dia hak nenek suruh kita dah. Yang meninggal tidak boleh berwasiat, tidak boleh menutup auratnya. Tapi kalau wasiat jangan tutup aurat dah, biar telanjang bogel tak boleh. Nah tu dah, aurat benda tu telah bercanggah. Wasiat sedang mana tidak boleh bercanggah dengan perintah Allah. Kerana menutup aurat itu adalah hak Allah, adalah perintah Allah, yang tidak boleh diatasi oleh hak manusia. Benda hak Allah suruh ni, dia minta bercanggah dengan perintah Allah, canggah dengan arahan Allah, perkara halal dan haram Allah, tak boleh lah dah. Kalau meninggal itu meninggalkan hutang dan harta dari harta peninggalannya hanya cukup membayar hutangnya saja. Jadi ada harta tapi hutang yang banyak. Kalau kira hutang dia kena bayar habislah pitihnya, tak ada nak tinggal saka dah. Satu lapis tu kira benda wajib lah, paling kurang dah. Satu selah dah. Tiba biasa kan 3 lah. Nah, tiba-tiba dia ada hutang, jadi kalau orang minta hutang tu, dia tak bayar hutang kan, nak minta hutang, dia boleh sampai selapisnya dah. Nah, tidak ada. Jadi orang pemberi hutang tu boleh berhak untuk sekat daripada 3 lapis dah. Hanya 1 lapis je hak setakat wajib, hak lain tu buat bayar hutang dah. Berhak dah. Sebab apa? Sebab si mati ni perlu kepada lunas hutang dah. Kalau dia ada hutang, dia akan sekat tengah-tengah langit. Kita kata dah nak sampai kepada satu darjat yang tinggi, rahmat Allah tak lagi dah. Sakak dah. Sakak tersekat oleh hutangnya. Oleh sebab itu orang mati ni lebih berhajat kepada anak beranak dia, waris-waris dia bayar hutang dia dah. Anak cucu dia bayar hutang dia berbanding dengan kai kafe comel cukup sempurna sampai 3 lah dah. Kerana manfaat mengkafani selapis kembali kepada yang meninggal. Nah, hak masa meninggal saja dah. Kerana itu tidak boleh ahli waris mencegah dari mengkafani dengan 3 lapis. Nah, kerana manfaat kafan yang kurang dari 3 lapis kembali kepada ahli waris, bukan kepada yang meninggal. Kurang dari 3 lapis itu kembali pada ahli waris. Ahli waris boleh mencegah mengkafani lebih dari 3 lapis sekalipun kafan untuk perempuan. Mana pula? Tengok. Belik pula dah. Ni. Dia kata lepas tu hutang. Jadi kata super dah. Yang pentingnya gini dah. Yang pentingnya 3 lapis tu sempurna. Kalau siapa kau ada perkara lebih penting bayar hutang tu, utamakan lebih penting gitu lah dah. Tapi kalau ada orang nak tangguh dah, dia kata harta tu jadi milik dia setakat wajib lah boleh dah. Secara umum ni tak. Tapi 3 lapis ni boleh lagi dia kata. Tapi tak lebih lah tak.
Tak ada lebih dari 3 lapis. Takut termakai harta anak yatim lah. Begitu juga kita ngatik tahlilan ni. Jangan memang dia takut termakai harta anak yatim. Tak lebar, tak guru, tak ustaz apa. Kena ingat benda ni dah. Hak kata boleh setang mana pun tak. Nanti habis setang mana pun. Kalau bicara bak harta yatim, ia tak lagi dah. Ya keterik-terik, ia tak boleh. Tak boleh kalau makan di rumah si mati ke apa. Kalau tengok ada anak kecil. Tak boleh nak kata khilaf setang mana lah. Pasal benda tu sepakat. Kalau ada anak kecil ke apa. Kalau pergi makan ke, makan harta anak yatim dah. Haram dah. Ya. Pakai serbai besar mana pun tak. Pergi rumah orang semati. Ada anak kecil dah. Ada anak yatim. Kita pergi makan. Jadi harta anak yatim lah. Harta haram. Dosa sangat besar lah. Kalau antara ahli waris dan menghutangi berbeza pendapat. Ahli waris dan orang berhutang tu berbeza pendapat dah. Sedangkan harta peninggalan hanya cukup untuk bayar hutang saja. Orang yang menghutangi mengatakan kekafan hanya sekadar tutup aurat. Dan ahli waris mengatakan kekafan menutup seluruh tubuh. Maka hendaklah dikafani dengan tutup seluruh tubuh. Kalau ada tu, tutup seluruh tubuh tu dengan selai kain lah. Tapi tutup selai kain luar, siapa tutup seluruh tubuh dah. Tapi ada lagi kata, orang jubui hutan ni, mitok hutan dah. Dia kata, pada tutup aurat lah, tak payah hutan sangat. Tapi kata kena untuk kehormatan si mati tu boleh lah, tutup seluruh tubuh dah. Tapi tak boleh sampai ketiga lakai lah. Gitu lebih kurang dah. Kalau seorang ahli waris berkata kafan kalah dengan hartaku. Dan yang lain lagi mengatakan kafan kalah dengan harta peninggalannya. Maka dikafani dengan harta peninggalannya. Kalau guna harta dia untuk wakai kafir ataupun guna harta anak dia ke dah, waris dia. Maka guna harta dia dulu lah. Wakai kafir tu tak. Baik anak dia bayar hutang ayah dia. Berbanding dengan kafir. Guna harta ayah dulu buat kafir. Lepas tu tak cukup lagi. Harta ayah dia bayar hutang. Bayar harta anak dia. Gitulah model dia. Terkecuali kalau harta peninggalan hanya cukup untuk bayar hutang. Tapi kata. Harta peninggalan ni cukup bayar hutang. Dan atau harta itu kurang baik. Harta tak boleh. Atau jumlah hartanya hanya sedikit. Sedangkan anak cucunya beramai. Banyak dah. Dan masih kecil pun tak. Maka hendaklah dikafani dengan harta ahli warisnya. Kata cukup ke apa. Ada harta anak kecil ke apa. Hutang banyak ke apa. Maksudnya ahli waris tu guna harta ahli waris lah. Biar mak makan anak cucu dia kecil tu. Guna harta saka dah. Gitu lah. Adik-beradik ke apa tolong support lah. Pokok daga. Anak-anak daga dia. Anak yatim dah. Kalau salah seorang ahli waris berkata kafanilah dengan harta wakaf atau dari harta Baitul Mal. So guna harta kajian dah. Sedangkan yang lain berkata kafalah dari hartaku. Hendaklah dikafankan dengan harta seseorang dari ahli waris. Jangan guna harta Baitul Mal lagi dah, guna harta ahli waris. Bagi anak dia ke tak, pok daga dia ke tak. Adik-beradik dia ke gitulah tak. Tok dia kerana menyingkirkan rasa malu dah. Tak boleh dah. Tidak kat benda tu hina dah. Keadaan guna harta kajian, harta zakat atau apa ni hina lah. Kalau tak terpaksa tak boleh guna dah. Lain halnya kalau seorang ahli waris berkata kuburkan di tanah milikku. Dan yang lain berkata di tanah wakaf. Pula dah. Maka dikuburkan di tanah wakaf kerana tidak akan menimbulkan masa malu dah. Tanah wakaf dengan tanah rumah kita. Molek di tanah wakaf, tanah perkuburan umum. Tidak kat masalah. Yalah nak buat projek ke apa payah dah tanah sendiri dah. Nak besar, nak tanah rumah ke apa tak molek. Betul dah. Jadi molek ni tanah wakaf. Memang khusus untuk kubur dah. Cuma kita ingat sama lah. Tanah wakaf ni, mengikut mazhab kita, paling kurang ni. Tidak kira mazhab lain yang keras lagi dah. Mazhab kita ni tak boleh buat blender lah. Buat binaan tu haram dah. Bukan makruh, haram. Buat binaan blender, buat binaan tinggi sikit dah daripada longgar ke tanah tu haram. Hanya boleh batu nisan tu. Bukan makruh lah, haram dah. Tanah wakaf, tanah perkuburan orang Islam ni tak boleh buat batu nisan. Batu nisan tak apa ni, blender kata din ni tak boleh, haram dah. Hak makruh ni tanah sendiri dah. Tapi biasa tak ada tempat kita ni kecuali di Indonesia ke apa adalah kita tengok tanah belakang rumah tanah kubur untuk nenek dia belakang rumah je dah. Style orang dulu dah. Tapi style kita ni semua tanah perkuburan awam, wakaf awam tidak boleh, haram dah.
mak bini dah. Tu tak kira haram di segi apa. Tok guru lagi haram kerana bukan sekadar tanah wakaf saja dah. Tanah perkuburan ya haram kerana akan jadi pemujaan dah. Tok guru ni orang akan buat muja ambil nombor ekor dan mereka tu tak sebesar lagi yang ambil hajat nak nikah kahwin ni. Hajat baik tu lebih besar dosanya daripada hajat kahwin. Nah. Jadi bahaya lagi dah. Jadi tok guru ni dia kena lagi kecil kubur dia. Jangan lagi besar dah. Ada orang kata dalam Facebook dah, dia kata kubur Nabi ada besar dah, ada buat besar benar tu karut dah. Hak sebenar gambar sebenar ni memang kecil dah. Memang sekadar adalah gambar tu memang dia tutup tu memang tutup dah ni, tapi ada hak ambil gambar memang kecil sungguh dah. Memang tak ada binatang lah. Memang rumah ni tak ada binatang dalam kubur Nabi dah. Tu. Gitulah. Lain itu gambar-gambar lain foto kubur Nabi satu tipu dah. Palsu dah. Gitulah. Sunat bagi lelaki 3 lapis kafan. Yang setiap kafannya dapat tutup seluruh tubuhnya. Bagi lelaki 3 kali kafan lah. Kerana Nabi SAW sendiri dikafani 3 lapis tanpa memakai baju dan serban. Tak pakai baju dah. Tak pakai serban. Tapi 3 kain kafan Nabi dah. Perempuan pula dikafani 3 lapis. Maka terafdal yang ketiga lapis tadi menutup seluruh tubuhnya dahulu. Boleh dan tidak makruh mengkafani lelaki lapis kalau semua ahli waris yang baligh dan berakal menyetujuinya. Dan jika dikafani dengan 5 lapis, maka tambahannya 2 lapis itu ialah baju dan serban. Tetapi yang seperti itu menyalahi sunnah. Bukan mohon akan serban, menyalahi sunnah pula dia pakai serban dah. Setengah tempat kita pakai serban pula dah. Tapi kita bercanggah sunnah. Tadi sebut saya baca ni perempuan dikafani. Saya silap ni. Bukan perempuan, lelaki dikafani 3 lapis. Kaedah lelaki 3 lapis, perempuan 5 lapis. Itu kaedah dia. Sunat bagi perempuan dan khunsa 5 lapis. Lelaki dan perempuan ni, khunsa dan perempuan ni 5 lapis ni. Tu lah. Lelaki 3 lapis ni. Perempuan 5 lapis. Iaitu sarung yang menutup antara pusat dengan lutut. Beginilah. Sarung antara menutup antara pusat dan lutut. So dah. Sarung balik bawah dah. Kemudian baju kurung yang menutup seluruh tubuhnya. Baju kurung dia. Yang kedua dah. Kemudian telekung yang tutup kepala. Yang ketiga dah. Lepas 2 lapis lagi membalut seluruh tubuhnya. 2 lapis lagi. 3 campur 2, 5 lah. Dan anak-anak sama kafannya dengan orang tua. Anak-anak perempuan ke anak lelaki ke. Kerana anak-anak perempuan serupa perempuan ni dah. Anak lelaki serupa lelaki gitulah dah. Kain kafan yang berwarna putih lebih afdal dari yang berwarna lain daripada putih. Dan yang sudah pernah disuci. Bersih lah. Lebih baik dari yang baru dah. Dia bukan nak baru dah. Nak bersih. Kalau cuci bersih. Walaupun lama, tak apa. Lebih baik lah. Dari kain yang ditenun dari benang lebih baik dari yang lainnya dah. Jadi kain hak tenunnya lebih baik daripada kain lain lah. Kerana kain kafan Nabi SAW dan kain benang. Dari kain benang yang berwarna putih. Dan yang seperti itu sunat. Sunat bukan wajib. Sunat dah. Lebih baik. Sunat lah. Pakai yang putih untuk kafan ni. Makruh kain kafan yang mahal harganya. Cari hak mahal kain kafan haram. Bukan haram, makruh lah. Kalau yang meninggal tidak meninggalkan harta peninggalan yang cukup membayar hutangnya. Dan ahli waris yang berada di bawah perwalian kerana mempunyai hutang dan tidak ada ahli waris yang boleh ada. Gini. Dia kata makruh ni kalau meninggal tu tak ada harta peninggalan yang banyak dah. Nak bayar hutang tak cukup. Nak berikan anak beranak ahli waris pun tak cukup dah. Kerana ada hutang dah. Tidak ada ahli waris yang boleh hadir lagi dah. Yang sanggup tolong bayar, jadi dia tak boleh lah. Tapi kita makruh belakang. Tapi kalau tahap-tahap tu saya rasa bukan makruh dah haram lah. Kalau mahal dah. Tapi kalau lah dia ni dia tetap makruh lah. Tak kira kaya ke miskin, memang makruh kalau kain kafan yang telah ada mahal dah. Tapi kalau dia baik harta tu guna untuk benda lain dah. Pasal nak tanya dalam kubur, tetap hancur lebur juga dah kain kafan dah. Kalau harta peninggalannya hanya cukup membayar hutangnya atau ada di antara ahli waris yang belum hadir. Kalau harta peninggalan dia cukup nak bayar hutang, lepas tu ada ahli waris yang belum hadir dan ada yang ditahan kerana hutangnya, haramlah mengkafaninya dengan kain kafan yang mahal harganya. Gitulah. Berapa cukup bayar hutang dah. Jadi kalau jadi terbalik sana lah kita rajak dah kadang-kadang kita terbalik pula. Kalau cukup bayar hutang, dia jadi makruh. Kalau tak cukup bayar hutang, anak beranak peramal dan anak cucu peramal
jadi haram pula. You guna awak bayar mahal lah harta ke kafe ke apa ni. Jadi haram dah. Dengan kafe harga mahal, kalau tak cukup tadi lah. Dia ambil harganya dari harta peninggalan ni dia haram. Pasal banyak cargo dia kena bayar dulu. Hotel tanggungjawab dia, lepas tu anak cucu dia lah. Dia tinggal ramai lagi dah. Jadi dia perlu elok daripada guna harta yang banyak daripada harta saka, kerana ramai lagi perlu kepada bayar hotel, perlu lagi nak tanggung anak cucu hak tinggal, ramai lagi dah. Benda begitu lebih penting daripada semata-mata untuk kain kafan lah. Kita bincang sekat tu dulu lah. Banyak lain tak apa molek ni putus macam dah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.